Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup 5 akan menerangkan tajuk SWOT. Okey, ini ialah ahli grup kami yang terdiri daripada Azimah binti Zainal Abidin, Fatini Afra binti Muhammad Amran, Mazlin Jazmi binti Mazmihan, Nur Aliza binti Mazam, Nur Fatih Najiha binti Muhammad Hirizal dan Muhammad Muiz bin Zakaria. Okey, seterusnya, apa itu analisis SWOT? Yang pertama, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan yang terdapat di dalam organisasi di samping mengetahui ancaman dan peluang yang terdapat di luar organisasi. Yang kedua, analisis SWOT adalah alat untuk melakukan analisis strategik dan untuk memahami posisi semasa sesuatu organisasi dalam lingkungannya, iaitu dalaman dan luaran. Okey, siapa yang menggunakan SWOT? Analisis SWOT digunakan oleh kebanyakan sektor pengurusan dan perniagaan. Kepentingan analisis SWOT yang pertama ialah membolehkan program dirancang secara smart. Apa yang dimaksudkan smart ialah S ialah spesifik, iaitu tepat dan pasti, M ialah measurable, iaitu boleh diukur dan nilai, manakala A ialah achievable, iaitu boleh dicapai. R ialah realistik, iaitu munasabah dan boleh diterima akal, manakala T ialah time frame, dalam tempoh masa. Yang kedua, kepentingannya ialah misi dan visi perancangan strategik boleh dilaksana dan dicapai. Okey, seterusnya kita bergerak kepada apa itu SWOT. Okey, SWOT terdiri daripada empat huruf iaitu SWOT. S ialah strength, W ialah weakness, O ialah opportunity, T ialah threat. Okey, seterusnya kita bergerak kepada strength. Strength ialah kekuatan. Apa yang dimaksudkan dengan kekuatan? Kekuatan ialah faktor positif dalaman yang menyumbang kepada perancangan kepada kejayaan organisasi. Contohnya, yang pertama, apa yang menjadi kekuatan organisasi. Yang kedua, apa yang anda telah usahakan dengan terbaik. Yang ketiga, apa yang dilihat orang lain sebagai kekuatan. Yang keempat, apa yang dilakukan dengan baik oleh lembaga organisasi. Yang kelima, di mana organisasi anda bersaing dengan baik. Okey, seterusnya saya lepaskan kepada Fatih Najiha untuk menerangkan tajuk weakness. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatih Najiha binti Muhammad Hirizal dan dalam kumpulan ini saya ditugaskan untuk membentangkan tentang alfabet yang kedua iaitu W. W stands for weakness ataupun dalam arti kata lain ialah kelemahan. Okey, kelemahan adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi ataupun program pada saat itu. Untuk contoh soalan yang boleh kita jelaskan tentang kelemahan yang terjadi ialah apa yang dapat dikembangkan, apa yang kurang dioptimumkan, kompetensi apa yang boleh ditambah baik, apa yang dapat organisasi perbaiki, apa yang telah dilakukan secara kurang berkesan dan akhir sekali apa yang harus organisasi hindari. Soalan-soalan tersebut adalah refleksi untuk kita bertindak dalam mengurangkan persentase kelemahan pada sesebuah organisasi maupun kondisi dalam program. Kita dapat senaraikan kelemahan yang pada sesebuah perkara, kita akan dapat menambah baik atau membaik pulihkan perkara tersebut dan dapat meningkatkan kualiti sesebuah organisasi. Seterusnya, opportunities atau peluang. Peluang merupakan faktor luaran yang boleh membantu perniagaan anda menjadi lebih maju dan berjaya. Contohnya, apa peluang yang wujud dalam pasaran yang boleh anda dapat manfaat daripadanya? Saya bagi contoh situasi. Saya sebagai seorang pelajar universiti yang menjalankan perniagaan, jadi peluangnya adalah kedudukan yang strategi. Contohnya, di kawasan universiti sudah tentu menjadi tumpuan para pelajar dan pensyarah. Seterusnya, masih adakah peluang untuk produk anda dipasarkan pada waktu wang ringgit Malaysia jatuh? Okey, nilai mata wang rendah boleh membuka peluang kepada negara kita untuk bersaing di dalam pasaran ekspor kerana produk kita menjadi lebih murah berbanding negara yang stabil nilai mata wangnya. Selain itu, dapat tarik pelancong luar datang ke negara kita kerana mereka memperoleh wang pertukaran ringgit Malaysia yang lebih banyak.
Seterusnya, adakah terdapat pertumbuhan pasaran baru atau perubahan yang lain di pasaran yang mewujudkan peluang? Pengubahan kepada barangan yang ada dan rekaan barang-barang baru, atau dikata lain inovasi produk. Dan akhir sekali, kemajuan teknologi atau penggunaan media sosial untuk kemajuan perniagaan. Di dalam dunia perniagaan, media sosial adalah satu platform yang memberi banyak peluang untuk perniagaan berkembang lebih maju. Contohnya Shopee, Mudah.com, Lazada, TikTok dan sebagainya. Slide yang seterusnya adalah threat ataupun ancaman. Threat ataupun ancaman adalah semua aspek yang boleh mempengaruhi organisasi dengan cara yang negatif. Contohnya, yang pertama, apa yang mengancam perkembangan organisasi. Siapa lagi yang ingin mengambil alih tugas, pekerjaan, peranan organisasi? Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh organisasi pesaing? Yang keempat, apakah teknologi perkembangan baru mengubah peranan organisasi? Perubahan apa yang akan terjadi? Dan yang terakhir, dapatkah organisasi mengatur pinjaman jangka pendek dan jangka panjang? Itu saja daripada kami. Terima kasih.